Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam satu Sabah, salam sehati sejiwa. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salata ridha warda an ashabi ridha. Saudara dan saudari pengacara majlis yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman, Ketua Menteri Sabah, kita berikan penghargaan di atas kebersamaan beliau dengan kita pada malam ini. Yang berhormat, Senator Datuk Seri Panglima Dr. Saleh Said, pengurusi Jawatankuasa Induk Bulan Kebangsaan, juga penghargaan untuk beliau. Yang amat berbahagia, Tuan Datuk Seri Panglima Dr. Haji Sekaran Dandai, pengurusi usia. Yang berhormat, Datuk Haji Syed Abbas Syed Ali, Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah. Rakan-rakan saya, Menteri-Menteri Persekutuan dan Menteri-Menteri Negeri dan Tan Sri Dr. Ali Hamzah, Ketua Setiausaha Negara yang bersama-sama dengan kita. Juga penghargaan untuk beliau yang mewakili pegawai kerajaan. Begitu juga yang berhormat Tan Sri Datuk Sri Panglima Sukarti Wakiman, Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah, juga tepukan untuk beliau. Rakan-rakan saya, ahli-ahli yang berhormat, ahli Parlimen, Dewan Undangan Negeri, rakan-rakan, ketua bahagian, pemimpin-pemimpin setempat, khususnya untuk tuan-tuan dan puan-puan, penduduk Tawau, penduduk Sabah yang hadir begitu ramai pada malam ini, tepukan untuk semua. Alhamdulillah, bagi pihak yang amat berhormat, Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak, Perdana Menteri kita, saya mewakili beliau untuk mengucapkan tahniah dan syabas kepada penduduk Sabah, negeri Sabah, rakyat Sabah keseluruhannya. Saya kerap datang ke Sabah. Saya juga kerap hadir ke banyak majlis pelancaran dan peresmian. Tetapi Tawau memang luar biasa, memang hebat sambutannya. Ucapkan tahniah juga untuk saudara-saudari yang memberikan persembahan yang luar biasa dan sungguh hebat tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, tentu ada sebab kenapa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bersetuju dengan saranan Yang Berhormat Datuk Seri Saleh untuk memilih Tawau, untuk memilih negeri Sabah. Kerana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yakin bahawa orang-orang Sabah, rakyat Sabah, kerajaan negeri Sabah, terutama orang-orang Tawau dan sekitarnya, memang seharusnya diberikan penghargaan kerana komitmen yang tinggi yang dimanifestasikan di atas kehadiran yang luar biasa pada malam ini. Dan tentunya Tawau dipilih sebagai terjemahan terhadap komitmen kerajaan Malaysia yang mahu memberikan penghargaan kepada setiap negeri, sama ada Sabah, Sarawak atau negeri-negeri Semenanjung. Tawau dipilih, Tawau diberikan keutamaan kerana kerajaan persekutuan merasakan bahawa orang-orang Tawau juga harus diberikan keutamaan. Dan tentunya
pelancaran Bulan Kebangsaan dan pelancaran Kibar Darul Gemilang ini akan dapat diperlihatkan komitmennya, akan diperlihatkan iltizamnya oleh seluruh rakyat Sabah mulai daripada hari ini, dan saya yakin di bawah kepimpinan yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman, mulai malam ini kibaran jalur Gemilang akan membanjiri seluruh bumi negeri Sabah. Tuan-tuan dan perempuan, kita tahu bahawa kemerataan program-program yang bersifat kebangsaan bukan satu asabiyah, laisa minna min asabiyah. Bukan kita mahu memperlihatkan rasa nasionalisme atas nama asabiyah yang sempit, atas ketempurungan yang sempit, atau di atas pemikiran yang silo. Tetapi kerajaan persekutuan merasakan bahawa setiap ceruk di negara ini harus dibawa pembangunan, harus dibawa kemakmuran, rakyat harus disejahterakan, kerana kemerdekaan ini harus diterjemahkan maknanya di seluruh negara, insya-Allah. Lantas, apabila pada malam ini pelancaran Bulan Kebangsaan dibuat, adalah merupakan satu lontaran pandangan dan ide yang harus diterjemahkan oleh rakyat Malaysia keseluruhannya, bahawa semangat patriotisme, semangat nasionalisme harus diterjemahkan bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan komitmen, dengan jiwa yang mendalam, dengan minda yang penuh keterbukaan untuk menterjemahkan makna kemerdekaan sebenarnya kita sebagai sebuah negara yang berdaulat. Semangat patriotisme bukan hanya lontaran kata-kata yang indah. Saya lihat bagaimana apabila berlaku peristiwa berdarah Lahad Datu, bagaimana bukan hanya rakyat di Lahad Datu, bukan hanya rakyat di Sabah turut rasa tercabar, malah seluruh rakyat Malaysia bersama-sama dengan jiwa orang Lahad Datu, bersama-sama dengan jiwa orang Sabah, bersama-sama dengan jiwa rakyat Malaysia untuk mempertahankan kedaulatan Sabah, kedaulatan Malaysia keseluruhannya. Sesungguhnya semangat patriotisme yang dilahirkan ini adalah sesuatu yang didambakan oleh sebuah negara seperti Malaysia tercinta ini. Soal kedaulatan harus dijadikan keutamaan. Maka tentunya apa yang telah disarankan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di suatu persidangan antarabangsa di luar negara baru-baru ini menyatakan bahawa Malaysia dan negara-negara ASEAN tidak rela campur tangan asing ke negara kita. Kita boleh mentadbir negara kita sendiri. Kita mempunyai sistem demokrasi yang kukuh. Kita mempunyai sistem pentadbiran yang didokong oleh pegawai-pegawai kerajaan yang kukuh. Kita mahu rakyat mendokong sepenuhnya kedaulatan dan kemerdekaan negara ini, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, kerana perasaan dan semangat patriotisme ini adalah milik kita. Setiap daripada kita harus mempunyai semangat patriotisme yang tinggi. Biarpun ada di kalangan rakyat Malaysia yang berbeza pendapat, biarpun ada di kalangan kita yang berbeza pegangan politik,
Tetapi atas nama dan semangat kemalaysiaan, kita ketepikan perbedaan pendapat itu. Ini negara kita, ini tanah tumpah darah kita, di mana bumi dipijak, di situ langit kita junjung. Jangan kerana kita berbeza pendapat, maka apa saja yang dianjurkan oleh kerajaan negeri, dianjurkan oleh kerajaan persekutuan, dianggap sebagai program politik. Ini bukan program politik. Kita boleh berbeza pendapat, tetapi dalam soal negara, kita berikan keutamaan kepada rasa cinta dan semangat patriotisme yang ada di kalangan kita. Bendera Malaysia yang akan kita kibarkan dalam kempen Kibar Jalur Gemilang ini, kita ketepikan perbezaan politik demi rasa cinta pada Malaysia. Mari kita sama-sama kibarkan Jalur Gemilang sepanjang perayaan Hari Kebangsaan ini. Kita tahu bahawa perbezaan pendapat itu diizinkan, tetapi ada tata cara, ada tata susila, ada akhlak yang harus diikuti, yang harus dipatuhi. Bahawa perbezaan pendapat, adabul ihtilaf dalam tasawuf, harus dimengertikan makna yang sebenarnya. Oleh yang demikian, soal-soal yang melibatkan kenegaraan dan soal kenegerian, malah soal di peringkat daerah, malah di peringkat akar umbi, kita mahu rakyat bersatu padu. Bersatulah agar musuh-musuh di luar sana akan menghormati dan akan hormat kepada pendirian rakyat Malaysia, bahawa bumi ini harus dipertahankan, kedaulatannya harus diperkekalkan dan diperkukuhkan oleh rakyat keseluruhannya. Tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat bahawa dalam soal kedaulatan ini, bagaimana pihak tentera dan polis, bagaimana organisasi kesukarelawanan, komited, bagaimana rakyat keseluruhannya bersama-sama dengan agensi penguatkuasaan, kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan untuk menentukan keterlibatan rakyat keseluruhannya. Kita tahu bahawa apabila kerajaan persekutuan dengan kerjasama kerajaan negeri Sabah mewujudkan Eskom dan memberikan kawasan pertanggungjawaban di dalam S-Zone, artinya jangan ada mana-mana pihak yang mahu berniat dan berhajat untuk membawa Sabah keluar daripada persekutuan Malaysia. Jangan ada individu atau mantan tokoh yang mahu membawa Sabah ke kancah yang menyebabkan kerajaan berada di dalam uncertainty. Sekali kita taat, maka ketaatan itu harus diterjemahkan dengan sokongan serta dokongan yang kuat kepada kepimpinan kerajaan negeri. Kerajaan yang dipilih oleh rakyat. Kerajaan inilah yang harus didukung oleh rakyat keseluruhannya. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila ada beberapa aktiviti yang datang daripada luar untuk melakukan beberapa tindakan jenayah retas sempadan, apabila ada di kalangan mereka yang mahu melakukan pencolekan untuk tujuan kewangan, kita bukan hanya sekadar mengucapkan terima kasih kepada pegawai-pegawai Eskom. Kita ingin mengucapkan tahniah dan penghargaan di atas komitmen mereka untuk menentukan kawasan kita ini selamat dengan dokongan rakyat keseluruhannya. Terima kasih pada mereka. Kerana makna kedaulatan ini, makna
bahawa kemerdekaan yang bukan hanya diiktiraf dari segi perundangan dan perlembagaan, ianya harus ada di minda setiap kita. Dan kita merasakan bahawa ancaman daripada luar ini, dalam apa bentuk sekalipun, sama ada ianya merupakan penjajahan minda, penjajahan ekonomi, penjajahan hati nurani, harus diketepikan oleh rakyat Malaysia keseluruhannya. Saya yakin Sabah, negeri di bawah bayu ini, di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman, akan dapat menerjemahkan sokongan dan dukungan untuk bersama-sama kerajaan persekutuan mempertahankan bumi yang bertuah ini. Dan dengan dukungan seluruh rakyat, terutamanya kepimpinan, kerajaan negeri, organisasi politik yang pelbagai, pegawai-pegawai kerajaan, pemimpin-pemimpin di akar umbi, maka keyakinan ini, kepercayaan ini, malah rasa pertanggungjawaban ini harus diterjemahkan oleh kita dengan erti yang sebenar. Niat kita harus diterjemahkan dengan perbuatan yang sebenarnya. Innamal a'malu binniyat. Niat dan keikhlasan kita harus diterjemahkan dalam bentuk amalan. Kita mesti mempunyai penyatuan pemikiran, penyatuan hati nurani, penyatuan tindakan, wahdatul fiqh, wahdatul qalb, wahdatul amal, 3 elemen penting untuk menyatukan rakyat keseluruhannya. Maka bukan hanya sekadar bulan kebangsaan dan kempen kibar jalung gemilang saja selepas 16 September ianya tamat. Kita mahu semangat cintakan negara ini terus berjalan, terus menjadi simpanan hati nurani, terus menjadi amalan seluruh rakyat Malaysia, apatah lagi keyakinan kepada rakyat Sabah keseluruhannya. Tahniah untuk rakyat Sabah keseluruhannya. Tuan-tuan dan puan-puan, tentunya apa yang dihasratkan oleh sebuah negara yang merdeka seperti Malaysia ini, apabila kita bukan hanya berada di pentas rantau ini, kita juga berada di pentas dunia. Insya-Allah Malaysia diberikan pengiktirafan oleh peringkat antarabangsa, di mana pada 23 hari bulan Ogos nanti Malaysia akan menjadi pengurusi Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu. Artinya badan dunia mengiktiraf Malaysia. Artinya masyarakat sejagat di peringkat global mengiktiraf Malaysia. Dan kita menyeru di kalangan rakyat Malaysia yang berbeza pendapat harus memperakui bahawa keterlibatan kita dalam badan-badan antarabangsa adalah merupakan satu pengiktirafan bukan hanya oleh badan dunia, tetapi oleh dunia keseluruhannya. Dan saya harap bulan kebangsaan ini akan terus menyemarakkan semangat kita, kerana secara kebetulan 23 Ogos apabila persidangan Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu ini yang akan dipenguruskan oleh Malaysia, ianya memberikan satu makna dan manifestasi bahawa sebagai sebuah negara yang kecil secara relatifnya pun boleh memainkan peranan yang besar di peringkat antarabangsa. Inilah yang insya-Allah dimainkan oleh negara kita Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, saya bagi pihak Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sekali lagi amat teruja dengan sambutan yang begini hangat dan luar biasa. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memberikan pertanggungjawaban kepada saya untuk bertemu dengan tuan-tuan dan puan-puan, untuk menyampaikan rasa keterujaan beliau kepada sambutan
dari rakyat Sabah dan wakil-wakil daripada negeri-negeri yang berada dalam majlis pelancaran pada hari ini. Tahniah untuk semua di atas kejayaan ini. Maka dengan lafaz fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru innahu kana tawwaban. Bagi pihak yang amat berhormat Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia, saya dengan ini, dengan resminya melancarkan Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2016 dengan resminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.